Jangan berbohong. Hari ini pemimpin berbohong. Islam tidak membenarkan kita melantik pemimpin yang berbohong. Bukan berbohong pada anak isteri, berbohong pada rakyat Malaysia. Dunia menyaksikan bagaimana Perdana Menteri seorang pembohong. Dalam waktu kempen berjanji, beritahu rakyat Malaysia bahawa dia tidak sekali-kali akan menerima Barisan Nasional pemimpin yang kleptokrat, yang rasuah, kaki pembohong dan sebagainya, kaki rasuah. Ada di antaranya bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Komitmen yang dibuat dalam Perhimpunan Agung UMNO. No Anwar, no DAP. Kita menyaksikan bagaimana orang yang semalamnya berbohong tiba-tiba diangkat sebagai Perdana Menteri. Di mana maruah rakyat Malaysia? Di mana maruah kita sebagai rakyat? Kita tidak dapat nafikan bahawa negara sebenarnya berada di ambang keruntuhan moral, keruntuhan akhlak. Badui yang hanya dipesan jangan bohong. Badui berpegang dengan janji. Di mana tokoh-tokoh yang merobohkan soal integriti, menolak rasuah penyelewengan, yang menyanyi mendendangkan lagu pelbagai lagu, yang menolak penyamun perompak. Tuan-tuan hafal lagu tu? Boleh kita nyanyi sikit tak? Hoi, hoi ya hoi, hoi ya hoi. Jadi kerajaan ada ialah kerajaan hoi ya hoi. Sewaktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, kita tidak menyenaraikan beberapa orang yang ada di mahkamah dalam kabinet. Walaupun ada permintaan demi soal membina sebuah kerajaan yang bermaruah. Bahkan sewaktu mana Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, juga tidak disenaraikan. Bila mana Parlimen dibubarkan dalam suatu mesyuarat, Presiden PAS memaklumkan bahawa kita buat keputusan untuk menangguhkan pilihan raya negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, untuk melihat ke mana sebenarnya nak dibawa negara selepas pilihan raya umum yang ke-15. Maknanya pada waktu itu Presiden telah melihat akan berlaku kemungkinan pelanggaran janji, sumpah yang dibuat. Dan ternyata selepas pilihan raya kita menyaksikan bagaimana Pakatan Harapan bekerjasama dengan Barisan Nasional yang dimaki hamun, dicerca dalam sepanjang kempen tersebut. Kita melihat bagaimana mereka berusaha untuk tidak menjadi dominasi dalam kerajaan yang ada. Perkara ini pelik. Bila mana Barisan Nasional menggugurkan, khususnya presidennya menggugurkan 10 tokoh-tokoh yang punya wibawa yang besar untuk menang dalam pilihan raya. Kita menyaksikan bagaimana Saidan Kasim tidak disenaraikan, Noh Omar tidak disenaraikan, Ismail Muttalib tidak disenaraikan, ramai lagi. Dan mereka ini ialah mereka yang tak ada kes, yang tidak naik turun mahkamah. Di waktu yang sama mengekalkan mereka yang ada kes mahkamah. Tentu kita rasa pelik.
Saya sebut dalam kempen ini tanda-tanda nak mampus. Rakyat menolak di Perlis, di Kedah, di Melaka, di Kelantan, Terengganu dan semua. Kenapa Allah Ta'ala laksanakan dalam ilmu Allah? Padang serai ditangguhkan, supaya kita gembira dengan kemenangan yang pertama waktu pada umum. InsyaAllah kita nampakkan kemenangan pada 7 hari bulan nanti, insyaAllah. Saya baru balik daripada Tioman, beberapa hari berada di sana. Pemudi Tioman suruh sampaikan salam pada tuan-tuan di Padang Serai. Mereka beritahu, mari kita raikan kemenangan bersama pada 7 hari bulan nanti, insyaAllah. Walaupun kita akui bahawa cabaran besar menanti kita, khususnya rakyat dan negara yang akan ditadbir diurus, namun yakinlah sebenarnya Allah Ta'ala menyuruh kita meneliti, mengkaji, menyemak dan bersiap sedia dengan 4 asas utama yang Allah Ta'ala katakan dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabarlah kamu. Ulama-ulama mentafsir sabar pertama, sabar dalam diri. Wasabiru, dan perkukuhkan kesabaran kamu dengan cabaran luar daripada diri kamu. Warabitu, siap sedia semua. Di setiap lokaliti, setiap kawasan, setiap cawangan, setiap UDM, setiap tempat kita. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Bila mana kita mencapai kemenangan, Allah Ta'ala menyuruh kita 3 perkara. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Pertama, Allah suruh kita bertasbih. Yang kedua, memuji Allah. Yang tiga, Allah suruh kita istighfar. Kemenangan kita ialah kemenangan untuk melaksanakan amanah tanggungjawab. InsyaAllah saya menyaksikan kemenangan besar menanti kita, tidak dalam tempoh yang panjang. InsyaAllah dalam masa terdekat, bila mana timbul pelbagai masalah dalam kerajaan yang ada, bersiap sedialah untuk sama-sama kita nampakkan kemenangan kita, insyaAllah. Perkukuhkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yakinlah bahawa tanpa betul dengan Allah kita tidak akan mencapai kemenangan. Jaga hubungan kita dalam masyarakat, hubungan antara kaum, kehidupan bermasyarakat. Jangan sekali-kali kita lupa asas pembinaan negara bangsa Malaysia, iaitu pada pelbagai kaum, pelbagai agama, kita hidup secara aman damai. Bila mana PAS menang banyak kursi, ada usaha untuk meletakkan, menanam Islamfobia di kalangan rakyat, untuk takut dengan Islam. Seolah-olahnya bila PAS menang, negara jadi Taliban. Seolah bila PAS menang, maka orang bukan Islam tidak lagi boleh mengamalkan agama dia, budaya dia. Lalu kita minta pergilah ke Kelantan yang 30 tahun PAS memerintah. Lihatlah bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Datanglah ke Terengganu, datanglah ke Kedah. Mari kita menyaksikan, kita perlu membina sebuah negara yang punya masa depan yang gemilang. InsyaAllah Padang Serai akan noktah pertama kemenangan besar kita nanti, insyaAllah. Akhir sekali, saya juga ingin menyampaikan salam Tuan Presiden kepada kita semua, supaya kita sabar dan istiqamah dengan apa yang berlaku. Yakinlah pertolongan Allah sangat dekat dengan kita. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Dengan syarat, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu dan menetapkan kaki-kaki kamu. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita
dan memberi kemenangan kepada kita, insya-Allah. Pada 7 hari nanti kita akan nampakkan Datuk Cikgu Azman selaku calon kita sebagai yang berhormat kita pada 7 bulan, insya-Allah. Perikatan